harus boleh dengan syarat tidak buat pengumuman kepada jemaah. Tak buat pengumuman pada jemaah dan tidak ada niat nak buat. Dia tengah-tengah baca ayat tu menceritakan tentang sujud, dia pun turun sujud, dimaafkan. Boleh buat dengan syarat tidak membuat pengumuman kepada jemaah dan tidak ada niat pun nak sujud. Tak niat pun nak sujud. Saya sambung lagi. Dia kata, dan jikalau sujud ia, dia kata dia sujud, dan sunat bacaan tilawah bagi imam dan sembahyang seorang diri, dan tiada harus sujud bagi imam dan sembahyang seorang diri kerana mendengar bacaan orang lain di luar solat. Dia ada tengok sembahyang tu imam tadi, makmum ikut je lah dengar tu orang lain di luar solat membaca ayat menunjukkan ayat sejadah. Dia ada sembahyang, orang tu duk baca Quran di luar solat, tiba-tiba ayat tu ayat sejadah, bacaan orang lain, maka sujudlah tu imam. Sujud dia. Jika sujud ia, maka batallah sembahyangnya. Dia sujud, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Ataupun memang dia sendiri baca. Dan demikian lagi tidak harus bagi imam, walaupun imam sendiri baca ayat tu, dan imam dia memberitahu kepada makmum dia nak sujud sebelum solat, dia pun sujud, maka haram dan batal sembahyang dia. Dia buat pengumuman, dia kata dia nak sujud tilawah pada sembahyang ni, main isyak contohnya, dia pun baca ayat Al-Quran tu, ada ayat sujud, dia pun sujud, maka sujud itu adalah haram. Tidak ada di selain yang lain dan sebagainya, 4 rakaat, bukan sembahyang 5 rakaat, bukan ada sujud tilawah pun, semua tak ada. Jadi bila dia selit dengan yang lain, dia telah rosak peraturan solat. Dia panggil nizam solat. Peraturan solat kita nak sembahyang tadi, dia telah terkeluar kerana ada diselangi dengan sujud. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, pada tahun lepas di surau dia sembahyang tarawih bulan tu buat pengumuman. Ada surau lain ada beritahu saya, dia kata tu imam tarawih buat pengumuman, dia kata sembahyang tarawih kita ni kira-kira dalam solat ni lah, ada dalam rakaat tu kita ambil surah Al-Hajj, kita baca sampai tengah-tengah tu dalam rakaat kedua. Macam mana dia buat pengumuman? Macam mana ustaz? Kalau kira dalam kitab ni tak boleh lah. Dia kata dia ada kelonggaran jugalah. Dia kata haram, haram dan batal jika tahu ia. Ada kelonggaran sedikit di situ. Jika disengaja lagi tahu ia akan haramnya, dia tahu haram, dia buat juga, itu baru tak boleh. Tapi kalaulah dia tak tahu ni, dia pun tak pernah belajar, dia tak pernah dengar, dia tahu kata ayat ni bila baca kena sujud, tapi ilmu dia tak ada, dengan secara meluas dia pun sujud, tak ada kelonggaran lah, ada kemaafan lah, kerana dia tak tahu. Dia bukan sengaja, dia tak tahu. Kita kena beritahu pada dia, Tok Imam, lain kali Tok Imam tak boleh sujud lah pada sembahyang tarawih. Dia buat pengumuman sembahyang tarawih sujud. Ada beberapa surau beritahu saya, dia kata Tok Imam tarawih kita ustaz sujud kerana dia baca ayat Quran tu dalam sebulan tu 15 juzuk. Malam ni baca setengah juzuk, esok pula setengah juzuk, jadi sebulan 15 juzuk. Kira hebat lah. Hebat. Kalau ada setengah surau sebulan tu 10 juzuk sebulan. Ada setengah surau setiap malam 1 juzuk sembahyang tarawih. Setiap malam 1 juzuk. Allah Akbar, dia hebatnya. Setiap malam 1 juzuk. Dia buat bacaan Al-Quran dia tu setiap rakaat tu baca 1 helai. 1 helai. Rakaat pertama baca 1 muka, rakaat yang kedua baca pula 1 muka. Panjanglah. Jadi baca tu cukup dengan bacaan dia. Kalaulah dia buat sekali dengan witir apa semua cukup. Ada setengah surah dia buat sekali dengan solat isyak. Solat isyak tu dia semayang, dia baca dah. Di solat isyak dia baca dah 2 helai. Semayang tarawih 8 rakaat dia pun dah baca dah. Berapa helai? 8 helai. Semayang witir pun dia baca lagi. Jadi cukup 1 juzuk. Walaupun dia buat 8 rakaat. 1 malam 1 juzuk. Sebulan mungkin boleh dapat 30 juzuk. Allahu Akbar ni. Kalau kita baca dalam salat tarawih, Nabi sebut sunnahku, barang siapa membaca Al-Quran di dalam sembahyang tarawih
sebulan 30 juzuk dia telah melaksanakan sunnahku. Itulah yang aku laksanakan. Jadi Nabi buatnya sebulan 30 juzuk. Jadi malam ni 1 juzuk, malam esok 1 juzuk baca Al-Quran tadi. Sunnahku. Kalau ada kemampuan, Nabi kata, buat lagi, tambah lagi 1 juzuk lagi. Tambah lagi 1 juzuk lagi. Jadi 2 juzuk 1 malam. 1 malam 2 juzuk. Kita 1 malam setengah juzuk pun tak larat dah. Ada pak saudara saya ada pergi keluar jemaah tabligh lah dekat Pakistan, dia kata kat sana lah. Ada tok imam dekat taman saya duduk pun di Bangi tu dia pergi dekat sana juga. Pergi kat Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, pergi sana. Dia keluar lah, pergi masuk Sri Lanka, dia pergi keluar 40 hari di sana lah. Bulan Ramadan pun pergi sana. Jadi dia balik, dia beritahu saya lah, beritahu kita. Dia kata di sana ustaz hebatnya mereka. Jauh dengan kita bandingan dia. Dia kata di sana ada surau ni 1 juzuk 1 malam. Surau satu lagi 2 juzuk 1 malam. Kita boleh pilih ustaz. Ada surau tu 3 juzuk 1 malam. Baca Quran banyak tarawih. Semuanya tarawih. Kalau buat 20 rakaat, kalau 2 juzuk kena baca 2 helai lah. 1 rakaat tu 2 helai. 2 helai. Kalau buat 1 juzuk 1 helai lah. 1 rakaat tu 1 helai. 1 solat tu kena buat 1 helai bacaan dia dalam sembahyang. Kita kalau boleh 15 juzuk pun alhamdulillah dah. Atau nak pendek lagi, Tok Imam kalau boleh pendek lagi lah. Potong ringkas sikit. Tok Imam baca pendek dah. Ada Tok Imam baca pendek dah, dia tegur pula panggil Tok Imam. Pengusi panggil, tapi tak boleh marah pengusi juga. Pengusi penuh Messi. Orang marah tengok kan ni malam nampak Tok Imam kita ni dah 3 malam panjang ni. Dia beritahu pengusi. Pengusi pun panggil Tok Imam. Tok Imam kalau boleh baca pendek lah. Memanglah imam tahfiz tapi janganlah panjang. Tok Imam kata saya baca pendek dah. 1 muka tu saya baca separuh dah. Bukan saya baca 1 muka tu habis Fatihah, saya pun baca tu separuh. Separuh. Bila rakaat seterusnya habis Fatihah baca sambung pula separuh. Rasa panjang Tok Imam. Kalau boleh 3 baris cukup lah. Separuh tu berapa baris? Separuh tu adalah 6 baris. 3 sudah. Allahu Akbar. 3 baris kalau boleh. Di Bangladesh, di Pakistan, di India, 1 malam 2 juzuk Al-Quran dia baca. 2 juzuk di dalam sembahyang tarawih. 2 juzuk dia baca. 4 helai. Berdiri tu 4 helai baca. Allahu Akbar. Habislah pukul 12, pukul 1 pagi baru habis. Sembahyang baliklah, balik mari pula subuh. Pukul 1 pagi habis dia. Allahu Akbar. Hebatnya buat dia. Jadi sebab tu setengah-setengah jemaah tabligh dia nak pergi ke sana. Dia kata di sana ustaz, kita boleh cari masjid yang mana yang kita boleh pilih, nak lagi tinggi lagi ada. Ni tempat kita boleh cari yang mana yang paling rekah. Ini panjang ni, masjid ni panjang. Saya di sekolah tak ada kawan dia kata ustaz, malam ni malam tak dipanjang lah, saya sudi dekat taman kita ada 4-5 surau, kita nak pilih lah ustaz, nak cari yang mana. Kita duduk tengah-tengah, sebelah ni pada surau, sebelah ni ada, kita nak cari yang mana ringkas sikit. Ini panjang dia kata semalam. Rasa-rasa kalau 1 muka tu separuh panjang dah ustaz. Kalau boleh 3 baris cukup lah. 3 baris dia naknya. Tu rugilah kita. Tiba bulan Ramadan kita baca sedikit saja Al-Quran di dalam sembahyang. Nabi kata bacalah Al-Quran di dalam sembahyang dengan bacaan yang banyak dan baca dengan tartil. Baca dengan tertil di dalam sembahyang. Satu lagi teguran untuk bulan Ramadan lah, teguran bulan Ramadan. Jadi ada setengah-setengah surau lah kita datang selepas maghrib kita datang nak ceramah tarawih nanti. Bila kita datang tu ada orang duk baca Quran dekat, tak tahulah dia mungkin AJK surau ke Qori ke siapalah dia baca Quran di dekat mikrofon tu. Jadi kita sampai nak sembahyang sunat. Ada setengah dia baca Quran, ada setengah duduk tengok kitab, ada setengah duduk sembahyang. Dia panggil taswih, gangguan. Dia tak boleh baca Al-Quran dengan kuat. Baca Quran olehmu. Ketika masa kosong tu dengan perlahan diri kamu saja dengar, dia sembahyang dengan perlahan, dia baca Quran dengan perlahan, dia tengok kitab matlaah dengan perlahan. Ketika tidak ada majlis antara maghrib dan isyak, tak ada majlis. Kita datang lepas isyak nanti baru ada. Datang dia mengaji Quran. Dia buka mikrofon kuat.
Dengar dekat luar, dekat dalam. Kita nak sembahyang sunat tak boleh. Dia panggil taswih, ganggu orang. Mengganggu orang ketika dia membaca Al-Quran tadi. Jadi dia kata, ketika sembahyang mendengar orang lain baca Al-Quran, maka tidak boleh sujud dengan bacaan dia. Walaupun ayat yang dia baca menggambarkan sujud, ayat dia tadi. Ataupun dia sendiri membaca, ayat tu menunjukkan sujud, juga tidak boleh dia sujud ayat tadi. Jikalau ia sujud, maka harus, jikalau dia tidak hadir niat dan dia tidak memberitahu sebelum tu. Sebelum tu dia tidak beritahu. Sambung lagi, dan demikian lagi jika dibaca ayat sejadah di dalam sembahyang dengan kosak. Yang tadi yang kita hurai ada di sini, dengan kosak sujud tilawah, haram di atasnya sujud. Ada dah dalam ni. Kita dah baca lebih awal sebelum ni, ada dalam kitab. Dia kata baca Al-Quran di dalam, baca ayat sejadah di dalam sembahyang dengan kosak sujud tilawah adalah haram. Ada dalam kitab, adalah haram. Kita buat rujukan dah lah. Sebelum nak datang tu ada dalam kitab dah. Haram. Dan jika sujud ia dengan sengaja lagi tahu, haram dan batal sembahyangnya, dengan difatwakan oleh Syekh Abdul Salam daripada Masjidil Haram Mekah. Ulama Masjidil Haram Mekah memfatwakan haram dan batal jikalau ia sujud di dalam sembahyang bacaan tadi. Dengan kosak, dengan niat, dengan kosak tadi. Lain daripada sujud sembahyang subuh pada pagi Jumaat alif lam mim sajadah, kerana bacaan tersebut, kerana sujud tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ia kosak nak sujud, dia adalah kemaafan kerana ia adalah telah ditetapkan di dalam Islam, dan ia adalah sunnah, dan dia adalah sunat. Dia adalah sunat pada pagi subuh Jumaat. Lepas tu ada orang tanya pula, lagu mana kalau Tok Imam kita tak baca? Jawab dia, tak apa, kerana sunat, bukan wajib. Tu doa kunut sunat. Sujud sejadah pagi subuh Jumaat tu sunat. Kalulah Tok Imam tak baca, janganlah marah. Orang jadi wajib pula doa kunut wajib. Sujud sejadah pagi subuh Jumaat wajib. Tok Imam tak baca, marah. Tok Imam tak baca doa kunut, padahal dia terlupa. Dia terlupa, yang marah kata Imam. Tok Imam doa kunut tak baca malam ni. Marah kata Imam. Tok Imamnya terlupa. Ada satu surau tu Tok Imam terlupa ayat sejadah. Ayat sejadah tak baca, terlupa. Kalau terlupa rakaat pertama, boleh dibaca ayat sejadah pada rakaat yang kedua. Kalau terlupa ayat sejadah tadi, ayat sejadah kita terlupa, boleh baca di rakaat yang kedua. Kalau terlupa tak bacalah. Kalau lah Tok Imam tak larat pada hari tu, dia baca separuh, boleh juga. Boleh juga dia baca separuh, dia pun sujud sejadah, dia pun bangun kembali baca sikit, lepas tu dia rokok. Dia tak habiskanlah sebab dia tak larat, boleh. Sekiranya berlaku demikian. Tapi janganlah separuh tiap pagi subuh Jumaat. Pagi subuh minggu lepas separuh, minggu ni separuh, akan datang pula separuh. Tak boleh lah. Sekali-sekala dia tak larat tu separuh bacaannya. Jangan marah kata Imam sekali-sekala. Dia marah kata Imam, ada satu surau tu Tok Imam beri salam lepas sembahyang subuh, tak baca sujud sejadah. Lepas beri salam, ada orang marah. Yang marah tu pula jemaah wanita marah. Tok Imam tak ada sejadah malam ni. Saya ada lah di surau tu, saya ada sekali. Terkejut saya. Dia jual jemaah wanita. Jemaah wanita tu dia tu guru Al-Quran. Dia bukan orang biasa. Dia guru Al-Quran dia. Lepas tu pada hari-hari lain pernah Tok Imam sembahyang Isyak baca ayat yang tinggi-tinggi lah. Tok Imam tak ingat. Tak boleh nak sambung. Jemaah wanita yang tadi sambung. Patutnya tak boleh. Tapi dah lelaki dah diam semua. Tok Imam kata sambunglah, aku tak ingat ni. Dia baca wallazi. Tak ada orang nak sambung ni. Jemaah wanita tu sambung ayat juzuk yang ke-20, juzuk yang ke-25. Kadang-kadang kita tak hafal tapi selalu baca. Kita tak hafal surah tu tapi kita selalu baca. Bila Tok Imam tak ingat, boleh sambung walaupun tak hafal. Kenapa? Karena dia selalu membaca. Yang laki-laki mesti ingat belaka. Nak kan tak ulang. Baca lebih sikit ingatnya. Jadi bila Tok Imam baca lalu pun tak pernah tak dengar, tak tahu sangat. Tapi kalau orang yang selalu baca, bila Tok Imam baca, dia boleh bersama imam ayat tadi. Boleh bersama dengan Tok Imam. Dia boleh tahu ni salah ni betul.
berada pada jemaah wanita. Dia ada kelas mengaji Al-Quran, kelas marhaban setiap minggu, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Laki-laki ada seminggu sekali dekat surau. Ada kat surau tu pun menyuruh. Dia tahu hari ni malam ni kelas Al-Quran ni. Tapi biar Tok Imam, AJK, Tok Bila, geng-geng dia, kita tak apa pandai mana, duduk belakang je lah. Duduk kat luar ke, surau kita ni ada dalam, ada luar. Kita duduk kat luar lah, kita dengar jauh-jauh. Ada, tapi seminggu sekali. Mari pula menyorok lari. Jemaah wanita seminggu 3 kali sentiasa ada. Lepas tu dia pula guru Al-Quran sentiasa baca. Bila Tok Imam tak ingat, dia tegur. Dah tunggu laki-laki lambat, dia tegur. Tok Imam pun boleh sambung ayat tadi. Sepatutnya tak boleh lah, wanita tak boleh menegur laki-laki ketika dalam solat. Tapi nak harap pada laki-laki tak ada, tak ingat belakang. Lepas tu beri salam, tak ingat ayat sejadah, tegur ke dia. Tak baca ayat sejadah malam ni. Tegur Tok Imam dia. Dia tegur Tok Imam. Tu. Tok Imam kata saya tak larat hari ni. Memang jawab balik. Tok Imam jawab balik. Hari ni saya tak larat. Bukan tak boleh baca. Dia jawab balik lah. Jadi apa ni berlakulah setengah-setengah tempat. Ada satu surau lagi, semayang maghrib, saya nak pergi ceramah. Pergi semayang maghrib. Tok Imam baca surah tak ingat. Tok Imam tu bukan Tok Imam yang dilantik. Tok Imam dilantik balik kampung, tidak ada. Tolaklah naik salah seorang di kalangan kita. Seorang tu dah jemaah tabligh lah, pakai serban, dah jadi Tok Imam. Saya jadi makmum, saya ada juga. Lepas tu dia baca surah agak tinggi, dia tak ingat. Tak ingat surah tu. Dia dah ulang lah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat. Dia gitu. Tak ingatlah baca ayat surah Kahfi tu kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka kanat tak ingat, dia ulang tak ingat. Tak ingat, dia ulang tak ingat. Jadi jemaah ni gementar kita bila lah Tok Imam ni begini cukup-cukup lah, dia ulang juga. Lepas tu dia akhirnya ambil wati jugalah, ambil surah lain. Lepas tu baca surah lain, lepas beri salam sembahyang, pengurusi surau tegur dia. Apa tegur dengan kasar lah, dengan kasar depan saya lah. Dia kata kalau tak ingat lain kali jangan dah baca surah tinggi. Pengurusi tegur dia, terkejut saya. Pengurusi duduk sebelah saya. Kalau tak ingat lain kali jangan dah baca surah tinggi. Bagi selalu tu mesti dia. Tapi dia bagus jemaah ni, jemaah tabligh lah, jemaah tabligh bagus. Jadi saya ngajar bulan depan, datang ada lagi. Dia datang juga bersama, awal lagi dia datang sembahyang 5 waktu tak tinggal. Dia tak kecil hati. Kita nak macam tu lah. Walaupun tegur itu mungkin orang tu tegur macam tu, tapi penerimaan kita tu kita kira boleh terima. Alhamdulillah lah. Ada setengah tu kena tegur tak mari lah. Bah kena tegur tak mari lah. Dia kata mengujur aku naik jadi Tok Imam. Tok Imam tak ada dekat surau ni. Surau tak, bila cuti sekolah semua balik. Tak ada orang. Bila pun tak ada. Aku azan. Bila pun tak ada. Saya ngajar malam tadi, tak nak cerita lah surau mana. Saya pergi surau gelap. Tak ada apa ni Bilal, tak ada imam, tak ada semua. Tak ada orang langsung masuk, waktu dah 5 minit. Gelap surau tu. Sudah kali ni. Macam mana tak ada orang nak dengar apa kuliah ni? Sudah kali ni. Lepas tu sudah saya pun pergi dekat nak azan lah. Nak azan kata saya tak boleh azan, kata suara saya pendek. Nanti dengan saya azan orang makan balik. Siapa azan ni, kata balik dia berat lagi teruk tu. Kalau azan biasa tak pakai mic boleh lah, kata dengar-dengar yang dalam ni je lah. Kalau kita azan dengar di dalam ni telah dikira. Dan syarat azan paling kurang seorang dengar. Kalau tak ada orang dengar langsung, azan tu dikira batal. Kena buat azan yang baru. Dia datang seorang dia, tak ada orang, dia tak buka mic, dia azan seorang dia dalam surau. Lepas dia azan, orang tak dengar. Orang tanya dia, dah azan? Dah azan dah. Azan tu tidak dikira. Sebab tidak ada orang yang mendengar. Syarat azan dikira seorang dengar. Kalau tidak ada orang dengar, kena buat azan yang baru. Dia kata Tok Bila tak ada, siapa tak ada, semua tak datang. Kalau aku azan, kalau mikrofon dengar malu, sorok teruk. Sorok dia kata supaya katok pagi hujan. Sorok katok yang teruk atau baiklah aku azan dengan dalam surau aja tu pun perlahan. Dia azan sudah tu kita pun naik. Dah azan belum? Azan dah. Mari sunat ustaz, kita dah azan dah. Tak dengar ni. Ikut dia lah ustaz. Jadi kita azan. Dia harap kata bila tak mari. Jadi kita azan. Lepas tu azan dah ni dah azan dah. Pakai mikrofon tak? Tak pakai ustaz. Azan gitu je lah. Nak buka pun kita tak tahu.
Kita tak pernah azan sebelum ni. Tak ada orang hari ni. Lepas tu, main sunat lah ustaz, main sunat. Oh, dia tu ustaz main sunat. Oh, sudah hijau lah dia ni. Tak azan pula tu. Nak azan pula, takut dia kecil hati dah azan tu. Lepas tu 5 minit, 10 minit dah sampai dah. Sempat JK semua baru sampai lewat. Oh, ustaz, maaf ustaz lewat sikit. Hari pergi Kuala Lumpur dulu. Ada setiausaha balik kampung. Oh, benda hari ada kematian. Lepas tu pengusi dia ada hal. Tak ada orang ustaz. Hari ni tak tahulah mengajar kuliah ada 5 orang kan, tak tahulah. Hari ni dia beritahu saya. Dia tahu macam itulah. Jadi kita pun buka-buka alhamdulillah ramai juga macam ni juga. Bila buka mikrofon apa semua, jemaah dengar, oh ada ustaz ngajar, mau mari. Oh ada azan, baru mari. Alhamdulillah lah ramai juga. Walaupun 2 surau dah dalam minggu ni macam tu. 2 surau tapi jemaah datang. Penuh juga. Alhamdulillah. Ada jugalah. Kita ingat tak ada orang dah. Sudahlah 5 orang dah. 5 orang dah kata hari ni. Nak azan pun tak ada. Bila dengar mikrofon dia datang juga. Jadi jawapannya tidak boleh yang macam tadi dia mengaji Al-Quran tadi. Takut memberi gangguan kepada orang lain. Lepas tu satu lagi, kalau dia sembahyang baca ayat sejadah, tak boleh letak Al-Quran di depan. Letak banner. Banner ada satu surau di kawasan Semenyih kita ni lah. Saya diceramah, ngajar. Saya ngajar, tajuk ni. Dia tengah ngajar, saya beritahu, tidak boleh Tok Imam ada banner di depan. Baca ayat sejadah, ada dekat depan, dia baca sampai bawah. Tak boleh. Itu pun boleh memberi kepada kita berdosa juga. Tak elok sebab kedudukan Al-Quran lebih rendah daripada kemaluan kita. Muliakan Al-Quran, letak tempat tinggi. Jadi Al-Quran tadi dia tulis alif lam mim sejadah tu, dia dekat banner tu panjang, daripada atas tulis sampai bawah. Dia letak dekat banner, dia ada stand tu, dia sakuk Al-Quran, dia pun baca ayat sejadah, baca sampai bawah. Lebih rendah daripada lutut, daripada kemaluan lebih rendah. Muliakan Al-Quran, letak tempat tinggi seperti surau kita ni, letak tempat tinggi Al-Quran, muliakan Al-Quran. Kalaulah tutup adalah hormat lagi, kita tak kat depan rehal tutup, alhamdulillah. Al-Quran terbuka, duduk di bawah, tak boleh. Patut ada seorang jemaah angkat tangan, ustaz, suara kita mana belakang ustaz? Dia pun tengok, ada sungguh tu. Ni surau kita dia tu. Surau kawasan ni jugalah. Surau-surau sini jugalah. Kita ngajar banyak surau sini. Saya ngajar banyak surau di kawasan ni. Ada jemputan pun panggil saya jugalah. Kadang-kadang surau-surau sekitar ni, ustaz tak datang, dia panggil saya juga. Seperti surah Al-Kausar. Ustaz tak datang, saya pergi juga ceramah. Surau apa ni lain-lain lagi lah. Di kawasan Semenyih ni kita banyak surau kita ceramah. Jadi kata kena simpan lah, kena gulung balik, simpan tempat lain. Oh tak apa ustaz, kita tak boleh lah macam tu. Sebelum ni kita letak Al-Quran di depan dan buka dan biarkan selama-lamanya. Satu lagi, Al-Quran buka, letak stand gitu, Al-Quran buka di depan. Tak boleh juga. Tegahan sembahyang dengan melihat Al-Quran di depan. Melainkan surah Al-Fatihah, kerana Al-Fatihah itu rukun dan dia tak hafal surah Al-Fatihah tetapi boleh baca. Seperti orang Arab Kristian. Orang Arab Kristian dia boleh baca Al-Quran, dia boleh baca bahasa Arab, tapi dia tak hafal kerana dia bukan orang Islam. Bila dia masuk Islam, dia boleh baca Fatihah, boleh baca surah-surah, maka dia dimaafkan melihat Al-Quran untuk membaca surah Al-Fatihah sahaja. Yang lain tak boleh, mesti hafal. Ni letak Al-Quran di depan sembahyang. Bila letak Al-Quran di depan, bila kita sembahyang, kita sunat tengok tempat sujud di satu tempat. Tapi bila Al-Quran di depan, dia akan jadi mata dia sebelah kanan. Sebab Al-Quran dia ada 2 muka, satu kanan dan kiri. Dia akan baca rakaat pertama, rakaat kedua baca yang ni. Dia akan tengok sini, baca turun bawah, dia akan tengok ini pula. Dia tak akan jadi depan. Sembahyang ni bila kita takbir sunat melihat tempat sujud, tapi Al-Quran ada dekat depan, tengok Quran. Jadi tengok Quran. Maka tidak ada sunnah dan tidak berlaku di zaman Nabi melihat Al-Quran di depan, tak ada. Dan ramai ulama memberitahu, mengatakan bahawa tidak boleh melihat Al-Quran pada sembahyang fardu. Pada sembahyang sunat, ulama terkemudian ni lah kita tengok dengan ceramah lah beberapa ulama baru moden ni, ustaz-ustaz moden ni, dia kata harus, tapi tidak sunat jugalah, dia tak berani. Dia kata harus pada sembahyang tarawih melihat Al-Quran, harus sahaja. Banyak
ustaz-ustaz tak berani nak memberitahu kata boleh, tak berani. Tapi harus, dia memberi keharusan untuk melihat Al-Quran pada sembahyang tarawih sahaja. Pada sembahyang fardu tak boleh melihat Al-Quran di depan, termasuk ayat sajadah. Lepas tu tak hafal. Oh nasib kan, macam mana? Tak hafal. Kata ustaz, tu imam kita tak hafal ayat sajadah. Kena hafal lah. Hafal ayat sajadah. Dapat satu muka surat, alhamdulillah, ayat sajadah. Jadi itu antara ayat sajadah yang kita sentuh. Dan jikalau ia ganti daripada surah Al-Fatihah membaca ayat sajadah, tidak perlu ia sujud ketika dia membaca ayat sajadah. Dan rukun tilawah, sujud tilawah ada 4. Ada 4. Yang pertama takbir. Macam pertama tu kita takbir nak yang pertama. Yang kedua niat. Yang ketiga sujud. Yang keempat beri salam. Bila kita nak baca ayat sajadah, kita kena takbir. Di luar solat, kita tengah baca Quran, tiba-tiba ayat tu menunjukkan kita kena sujud. Kita pun letak Al-Quran di sebelah, hadap kiblat, kita pun takbir Allahu Akbar, kita sujud. Kita takbir tu kita niat, aku nak buat sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Kita bersujud, kita bangun duduk tahiyat akhir dan kita beri salam. Baru duduk tahiyat akhir dan kita beri salam. Itu kaedah dia lah, ayat sejadah. Dan syarat sujud tilawah itu sembahyang yang dihubungkan dengan sembahyang, membaca ia. Bagi orang yang membaca dan yang mendengarnya bacaan dia. Dan sujud tilawah, seseorang yang melakukan sujud tilawah, dia tidak hendaklah sebut Allahu Akbar ketika dia tunduk tu, sembahyang subuh tadi. Dan setelah dia sujud, dia terus bangun dengan tidak duduk istirahat. Sembahyang subuh, buat sujud tilawah, dia sujud dan dia bangun, tekan 2 tangan dan terus berdiri dengan tidak duduk istirahat untuk sujud tilawah. Dengan tidak duduk tilawah. Dan baca ia di dalam sujud tilawah tu, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa syam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seperti yang telah kita baca pada bulan lepas, kita dah hurai dah tentang ini, kita hurai lebih awal dari itu. Jadi itu saja untuk sujud tilawah. Habis selesai 2 kali kita datang untuk sujud tilawah. Masa ada lagi kita ambil soalan. Tak ada catat di sini beberapa soalan. Kita ambil soalan dalam lebih kurang waktu isyak nak masuk ni, kita baca soalan. Ada beberapa kawan kita nak tanya soalan. Jadi untuk sujud tilawah dah habislah. Sujud tilawah yang kita berbicara tentang sujud tilawah. Itulah di antara persoalan-persoalan dia. Jadi kita ambil soalan. Ada sahabat kita tanya soalan, ada kita catat di sini. Di antara soalan yang ditanya, ada catat beberapa soalan. Dia kata, ustaz nak tanya soalan dekat surau kami, tok imam kami sembahyang cepat. Sembahyang cepat. Ada yang kita tanya, yang kita jawab hari tu, tok imam baca cepat surah Al-Fatihah. Yang ni dah tepat keseluruhannya. Baca at-tahiyat cepat, rokok cepat, dia sembahyang cepatlah. Tok imam kami sembahyang cepat. Jadi perlu kami mufaraqah atau tidak dengan tok imam tadi? Terutama ketika tahiyat awal, ketika baca Fatihah rakaat, kalau sembahyang isyak rakaat ketiga, keempat, dia sembahyang cepat. Tu imam kami. Jadi jawab dia kesalahan imam. Kesalahan tu imam jawab dia. Kalau dia sembahyang ni dia ada 3, dia ada tartil, paling cantik lah sembahyang dengan kita kata sederhana lambat, sederhana tartil. Yang kedua tadwil, itu sederhana. Yang ketiga hadar, cepat. Cepat ni tak boleh lah. Tak boleh tegahan, sembahyang dengan cepat. Tegahan. Jadi Fatihah ni, sebaik-baik Fatihah Nabi sebut, baca dengan tartil. Baca dengan tartil. Bacaan ni kita ada hadar, cepat, tadwil, sederhana, tartil, lambat. Baca dengan tartil Fatihah. Dan surah. Lepas Fatihah tu surah. Surah juga kena baca dengan tartil. Sebaik-baik bacaan surah, Nabi kata, aku baca dengan tartil. Lepas tu yang lain tu sederhana lah. Jadi tok imam baca dengan cepat. Bila tok imam baca cepat, dia kira kesalahan imam. Bila kesalahan imam, makmum boleh tertinggal, boleh jarak, tidak batal. Boleh jarak, tak apa. Tok imam jenis cepat, kita baca at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah, tok imam dah bangun. Tu dimaafkan. Kita boleh teruskan, habiskan tahiyat awal. Lepas tu bila naik rakaat ketiga, Fatihah dia cepat pula. Kita baru dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah rokok dah. Kita boleh terus habiskan kerana kesalahan imam.
dia panggil. Yang tak bolehnya kesalahan makmum. Tok Imam baca Fatihah cantik seperti tok imam yang lain. At-tahiyah dia pun cantik seperti tok imam yang lain. Yang salah di situ makmum pula bersalah. Tok Imam baca cantik Fatihahnya, sederhana, dia pun rokok, makmum lain rokok, tapi kita tak sempat. Karena kita mungkin mengulang bacaan tadi ataupun berkhayal sekejap, terlupa sekejap. Itu kesalahan makmum. Bila kesalahan makmum, dia wajib habiskan Fatihah tu dengan segera. Bila tok imam rokok, sebelum tok imam iktidal, Fatihah dia kena habis. Kerana kesalahan makmum. Tapi kalau kesalahan daripada imam macam yang tadi, tok imam sami Allahu liman hamidah, kita teruskan Fatihah, tak apa, dimaafkan. Itu kesalahan macam tu. Yang kedua, makmum ada keuzuran, itu dimaafkan juga. Dia ada keuzuran. Jadi bila tok imam rokok, dia uzur, dia ada penyakit lelah, dia gagak, dia gemuk, dia sakit, dia nak berdiri daripada rakaat ketiga tu, kena betulkan dulu lutut, sakit lutut, nak boleh baca tu lambat, tok imam dah nak habis baru nak mula, dimaafkan. Kerana ada kesakitan, dia boleh jarak dengan tok imam sehingga 3 rukun yang panjang. Apabila ada kesukaran, boleh jarak dengan tok imam. Apabila tok imam yang buat salah macam tadi, boleh jarak sehingga 3 rukun. Tetapi kalau makmum tu sehat, makmum tidak ada apa-apa masalah, dia mesti bersama imam. Imam rokok, makmum kena rokok. Sentiasa berada dekat dengan tok imam. Tok imam iktidal, kena iktidal. Tidak boleh jarak. Kalau kita tu sehat, kita tidak ada masalah. Kalau agak jauh, makruh. Tok imam rokok, kita tak rokok lagi, jarak. Duduk tok imam baca dah nak habis baru rokok, makruh. Sebab lambat. Tok imam sujud yang terakhir, tok imam dah bangun dah tahiyat akhir, kita duduk sujud lagi. Tok imam baca sampai asyhadu an la ilaha illallah, kita duduk sujud lagi, kita bangun, makruh. Kerana terlewat agak jarak dengan tok imam. Kalau jarak tu jauh, batal. Sehingga 1 rukun batal. Untuk makmum yang tidak ada apa-apa keuzuran. Kalau ada keuzuran, dia boleh tertinggal daripada tok imam sehingga 3 rukun yang panjang. Yang saja-saja yang sehat, yang tak ada apa masalah, dia tak boleh jarak dengan tok imam. Kita kena tahulah dia punya persoalan tu. Persoalan yang kedua, ada sahabat kita tanya, dia kata, Ustaz, kita dengar azan di dalam TV. Dengar azan di TV, soalan dia. Kita dengar azan dalam TV, sunat ke tak kita jawab? Azan dalam TV, kita dengar azan tu, sunat ke tak kita jawab? Ada orang mesej mari macam tu, tanya soalan. Jadi jawab ni ketika live, itu jawapan dia. Azan tu yang memang mari betul-betul azan dekat surau kita, ataupun azan dalam masjid negara yang memang saya siaran langsung, yang tu kena jawab. Tapi kalau dah rakaman, kalau dah ulang-ulangan, itu tidak haruslah, tidak wajib macam tadi memberi keharusan. Cuma ada setengah pendapat kita dengar dalam YouTube je lah tentang azan, setengah pendapat kata kena jawab belaka, dia beri jawapan macam tu. Ada juga, tu baguslah. Kalau kita nak jawab semua, alhamdulillah. Dengar yang live pun jawab, dengar azan, dengar rakaman dalam TV pun jawab, alhamdulillah, lagi bagus. Tetapi yang live tu yang mesti kena jawab, tu yang betul-betul kena jawab. Tu kaedah dia. Soalan yang ketiga, dia kata nak tanya wirid lepas sembahyang tentang bacaan ayat kursi. Ada tanya tentang bacaan ayat kursi. Dalam sembahyang kita baca ayat kursi. Jadi ayat kursi yang kita baca itu apa dia punya kelebihannya? Kelebihan ayat kursi. Dalam hadis Nabi sebut, man qara'a ayatul kursi fi duburin fi kulli salatin. Barang siapa baca ayat kursi setiap lepas sembahyang 5 waktu. Dia baca ayat kursi setiap lepas sembahyang 5 waktu. Dalam hadis tersebut tidak ada yang menghalang daripadanya dakhalal jannah illal mauta. Tidak ada yang boleh menghalang ia masuk syurga malaikat mati. Maksudnya dia mendapat balasan syurga. Orang yang membaca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang 5 waktu. Nak baca ayat kursi lepas sembahyang 5 waktu. Ayat kursi ni dia bukan mula dengan wa ilah hukum. Dia mula dengan Allahu la ilah. Wa ilah hukum tu bukan ayat kursi. Tak tahu siapa tulis wa ilah hukum tu. Ayat kursi ialah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tu ayat kursi. Wa ilah hukum tu bukan. Nabi kata lepas sembahyang
baca ulama ayat kursi, bukan wa ilahukum. Kalau kita buka Al-Quran 30 juzuk 3, kita akan jumpa wa ilahukum. Lepas tu kita baca lagi hujung tengah-tengah sikit, baru jumpa ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tu ayat kursi, bukan wa ilahukum ilahum tu. Tu kesalahan tu. Lepas tu lepas sembahyang beri salam, Rasulullah baca astaghfirullahalazim. Yang kita baca alhamdulillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, macam-macam lah tambahan tu. Rasulullah lepas sembahyang terus astaghfirullahalazim. Tak ada yang lain. Kita penambahan banyak. Kita banyak penambahan. Dia ada dalam surah apa tak ada? Surah Al-Isra apa? Berkenaan dengan alhamdulillahillazi tu lepas beri salam tu. Tu tak tahulah siapa tambah. Lepas sembahyang kan ada imam kita baca tu, tambahan tu. Yang dalam hadis Nabi, kita rujuklah banyak kitab astaghfirullahalazim. Rasulullah lepas beri salam astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lepas tu Allahumma antas salam. Lepas tu baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca apa tu subhanallah 33 kali sampai habislah. Itu yang baca oleh Rasulullah. Yang kita buat tu ada sedikit penambahan yang tidak ikut cara yang diajar oleh Rasulullah, dan juga tidak ada di dalam kitab tu. Tak dalam kitab. Dan juga ayat kursi ini Rasulullah suruh kita baca di rumah. Man qara'a ayatul kursi fi baitihi. Barang siapa baca ayat kursi di rumahnya, kharaja minhu syaitan. Keluar daripada rumah dia syaitan. Syaitan tu akan keluar lari daripada rumah dia. Man qara'a ayatul kursi fi baitihi. Barang siapa baca ayat kursi di rumahnya, akan kharaja minhu syaitan, lari syaitan daripada rumah dia. Baca ayat kursi di rumah kita. Saya minggu lepas ada kawan telefon, dia kata anak dia waktu maghrib tu kebetulan tak ada kuliah. Dia kata, ustaz, nak maghrib ni anak saya kena rasuk. Dia kata pergi rumah dia lah. Pergi rumah dia baca ayat kursi apa semua. Lepas tu pergi sembahyang jemaah maghrib. Lepas tu tanya dia, waktu maghrib ni anak-anak dia di mana? Waktu maghrib tu kena balik sebelum maghrib, balik awal. Jangan waktu maghrib dia main bola lagi, jangan macam tu. Dia kata yang adik yang kena ni balik awal, tapi yang abang yang duduk tingkatan 4 tu, abang adik tingkatan 1, adik yang kena rasuk. Jadi yang tingkatan 4 tu balik maghrib baru balik main bola. Kata jangan macam tu, balik awal. Kita orang Islam daripada zaman dulu lagi mak ayah kita ajar balik sebelum maghrib. Belum maghrib kena balik. Jangan bunyi azan tu baru balik. Kerana bila kita datang di situ, nak tempat tinggal kita adanya orang yang bukan Islam dan sebagainya. Mereka juga pada waktu maghrib duk palu loceng, duk bakar dia punya jampi serapah, duduk seru dan duk panggil hantu syaitan, duk menyembah pada waktu maghrib. Di kalangan agama mereka, mereka mengundang syaitan datang, mengundang hantu syaitan datang. Jadi anak-anak kita lalu waktu maghrib, kalau dia duduk rumah flat, duduk tingkat 4 tu. Jadi duduk lalu tu naik tingkat 1, ada orang agama lain tadi. Duduk menyembah, ada tokong kat depan dan sebagainya, naik-naik. Di situ dah terkena hasutan syaitan. Ada satu lagi, anak kecil lagi, umur 1 tahun dan 2 tahun macam tu. Lepas saya kuliah Isyak, dia kata, ustaz pergi rumah. Kata, kenapa? Anak dia kata maghrib je menangis. Umur 1 tahun 2 tahun anak dia tu, anak umur 1 tahun lebih, maghrib je menangis. Saya pun pergilah sembahyang hajat, baca ayat kursi apa semua. Dia kata sebelah dia rumah tereh, 2 buah rumah India, dan sebelah sini Cina. Dan ketiga-tiga jiran dia ni adalah agama mereka lah, agama dia tu yang kuat, yang taat. Cuba bayanglah, yang kuat dan yang taat. Jadi mereka kuat menyembah. Di situlah dia mengundang hantu syaitan untuk datang. Jadi kena jagalah anak-anak kita pada waktu maghrib dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bila kita pergi baca ayat Al-Quran, baca ayat kursi, dia kata dah okey dah ustaz, dah bagus dah. Di situlah yang kita kena jagalah juga pada keluarga kita supaya tidak terkena hasutan-hasutan tadi. Jaga waktu-waktu dia. Banyak yang kita ada pergi sembahyang hajat tu banyak. Dan baca ayat kursi, alhamdulillah. Yang guna ada kelebihan dia. Jadi rasa itu sajalah waktu Isyak pun tak masuk lagi, nak bukti awal. Oleh kerana kita akan baca pada akan datang tajuk sujud syukur. Akan datang sujud syukur. Jadi berkenaan dengan tilawah hanya itu saja, dan juga beberapa soalan yang ditanya kita dah jawab di situ. Ada soalan lain lagi? Kalau ada soalan lain lagi lah, sahabat kita tak ada. Kalau tak ada kena bukti situlah, bukti lebih awal. Jadi waktu ada 1 minit 2 minit.
Jadi kuliah kita tamat di situ saja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma 'allimna